Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallimu ala man bu'itha rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memilih kita dari kalangan ramai hamba-hambanya untuk berkumpul di dalam sebuah tempat yang mulia, di dalam sebuah majlis yang diberkati, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah sesekumpulan manusia itu berkumpul di dalam sebuah rumah daripada rumah-rumah Allah dan mereka membacakan ayat-ayat suci Al-Quran Karim dan mereka saling menghayati isi kandungan ayat Al-Quran itu, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan pasti akan turun ke atas mereka as-sakinah, ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dilimpahi kurniaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikerumuni oleh para malaikat Allah. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan yang keempat yang paling istimewa, iaitu Allah akan memuji atau menyebut mereka di kalangan para malaikat Allah penduduk langit. Semoga kita semua termasuk di dalam golongan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Dan kita mengambil kesempatan pada pagi ini menyambungi tadabbur serta penghayatan dan tafsiran ayat-ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah." Bacalah kamu surah Al-Baqarah. Fa inna akhzaha barakah, kerana sesungguhnya mengambil surah ini sebagai amalan akan membawa banyak keberkatan. Wa tarkaha hasrah, dan mengabaikan surah ini pula akan menyebabkan penyesalan. Wala tastati'uha al-batalah, dan yang ketiga, surah Al-Baqarah ini juga merupakan surah pendinding yang tidak dapat ditembusi oleh mana-mana ahli sihir. Dan perbahasan ayat-ayat surah Al-Baqarah yang mana kita masih di dalam lingkungan ayat-ayat yang menceritakan mengenai sejarah satu golongan daripada zuriat keturunan Nabi Adam AS yang dikenali sebagai Bani Israel, yang mana setelah Allah menceritakan sebelum itu mengenai sejarah penciptaan manusia pertama yang Allah pilih dan lantik sebagai khalifah di muka bumi, iaitu sejarah Nabi Adam AS, yang Allah cerita secara ringkas sahaja bermula ayat 30 hingga ayat 39 Al-Baqarah. Lalu Allah ceritakan pula mengenai sejarah keturunan Nabi Adam yang Allah pilih di sini, yang mereka dikenali sebagai Bani Israel, yang mana sejarah mereka adalah sejarah yang sangat panjang, yang zaman berzaman dan generasi demi generasi yang Allah pilih ramai Nabi dan Rasul dari kalangan mereka, yang bertujuan untuk membimbing mereka ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kerana itu kita dapati kisah mereka ini Allah cerita di dalam surah Al-Baqarah sahaja dalam bilangan ayat yang sangat banyak. Bermula daripada ayat 40 sehinggalah ayat 123 Al-Baqarah. Dan bila mana kisah mereka adalah kisah yang sangat panjang, maka kita bahagikan kepada beberapa bahagian perbahasan ataupun topik penceritaan, yang mana bahagian pertama sejarah Bani Israel yang telah kita telusuri ayat-ayatnya yang terkandung di dalam ayat 40 sehingga ayat 48, yang Allah cerita secara umum dan secara ringkas beberapa perkara berkaitan sejarah Bani Israel secara umum, tentang asal-usul mereka, latar belakang sejarah mereka, dan yang mereka adalah umat yang berasal daripada keturunan Nabi Yaqub bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihimussalam. Dan kemudian kita telah telusuri juga ayat-ayat daripada bahagian kedua, kisah Bani Israel, yang mana Allah perincikan sedikit sebanyak mengenai nikmat-nikmat yang besar yang pernah Allah beri kepada mereka, daripada nikmat Allah bebaskan dan selamatkan mereka daripada cengkaman Fir'aun di Mesir, dan Allah belahkan Laut Merah untuk mereka seberangi dengan selamat, manakala Fir'aun dengan tenteranya pula ditenggelami di situ dengan disaksikan sendiri oleh mata Bani Israel. Dan juga kita telah lihat antaranya nikmat Allah turunkan kepada mereka kitab Taurat, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala naungkan kepada mereka al-ghamam, awan yang meneduhi mereka di padang pasir. Tak cukup dengan itu, Allah tambah lagi nikmat dengan menurunkan makanan al-manna dan as-salwa dari langit untuk mereka, dan Allah pancarkan 12 mata air dari batu yang diketuk oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat baginda, air yang cukup untuk kesemua 12 puak Bani Israel yang bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi bahagian kedua sejarah Bani Israel berkaitan nikmat yang Allah beri pada mereka yang mereka kufur dan tidak syukurinya, yang bermula pada ayat 49 sehingga ayat 61 Al-Baqarah. Dan kemudian kita telah berpindah kepada bahagian ketiga. Bahagian ketiga berkaitan dengan janji antara Allah dengan Bani Israel. Janji iaitu yang bermula daripada sekitar ayat 62 Al-Baqarah sehingga ayat 101. Bahagian ketiga berkaitan janji Allah dengan Bani Israel ni, bilangan ayatnya agak banyak. Daripada ayat 62 sampai 101. Kenapa? Kerana berkaitan janji ini Allah akan ceritakan dari 3 perkara. Iaitu pertama berkaitan janji yang Allah tuntut daripada Bani Israel yang belum mereka tunaikan lagi. Mereka dah berjanji sejak zaman Nabi Musa alaihissalam atau sejak dari sebelum itu lagi. Antaranya adalah janji untuk mereka beriman dengan Nabi terakhir yang Allah akan utus di akhir zaman. Setiap Nabi yang Allah utus kepada Bani Israel, Nabi itu akan pesan kepada mereka, sekiranya kamu sempat hidup di zaman kemunculan Nabi terakhir yang bernama Ahmad ini, maka hendaklah kamu beriman dengannya. Jadi bila mereka dah pegang janji dan wasiat dan pesanan Nabi Rasul mereka, tiba-tiba bila Nabi terakhir ini muncul, mereka enggan beriman semata-mata kerana mereka terkejut Nabi tersebut bukan dari kalangan Bani Israel, tetapi dari kalangan Bani Ismail, dari keturunan Arab, bukan dari kalangan mereka. Jadi itu antara yang kita telah lihat yang Allah rumuskan sedikit di bahagian muqaddimah pada ayat 41 pada firman Allah, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kamu dengan apa yang telah aku turunkan, yakni Al-Quran yang mengesahkan kitab Taurat yang ada bersama dengan kamu.
Jadi itu yang pertama berkaitan janji, iaitu janji yang Allah tuntut daripada Bani Israel, janji mereka kepada Allah yang belum mereka tunaikan. Dan yang kedua berkaitan dengan janji ini juga adalah janji Allah kepada mereka. Kalau tadi janji mereka kepada Allah iaitu apa? Mereka berjanji akan beriman dengan Nabi terakhir sekiranya hidup di akhir zaman. Dan yang kedua adalah janji Allah kepada mereka, iaitu janji Allah kepada mereka, Allah akan gugurkan dosa mereka dan Allah akan beri mereka ganjaran yang besar dan berlipat kali ganda. Sekiranya mereka beriman, mereka mendapat 2 kali pahala lebih banyak daripada umat lain yang bukan dari kalangan ahli kitab. Tetapi mereka tidak beriman, maka mereka tidak mendapat janji yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, perkara yang ketiga yang berkaitan dengan janji, iaitu janji yang mereka dakwa Allah telah jamin syurga untuk mereka, padahal Allah beritahu bahawa Allah tidak pernah buat janji sedemikian dengan mereka. Jadi yang pertama, janji mereka kepada Allah untuk beriman dengan Nabi akhir zaman. Yang kedua, janji Allah kepada mereka untuk beri mereka ganjaran yang sangat besar sekiranya mereka beriman. Jadi yang pertama dan kedua janji yang memang pernah ada, cuma ditunaikan atau tidak. Tapi janji yang ketiga pula adalah janji yang tidak pernah ada, tetapi Bani Israel dakwa yang Allah pernah buat janji itu. Antaranya yang kita akan lihat nanti bila kita sampai pada sekitar ayat 80 Al-Baqarah, yang mana Allah berfirman, وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ. Mereka, Bani Israel berkata, kami tidak akan disentuh langsung oleh api neraka. Bukan kata masuk neraka, tak, kena sikit bahan api neraka pun tidak. Illa ayyaman ma'dudah. Kecuali kalau ada orang yang paling jahat, paling teruk, memang layak kena azab pun, paling teruk pun kena pada dia, dia kena sikit siksaan api neraka, cuma beberapa hari yang boleh dibilang sahaja, tak lama mana. Jadi bila mereka dakwa macam ni, seolah-olah mereka dah mendapat jaminan khusus syurga dari Allah Ta'ala, walaupun mereka tak beramal, semata-mata bergantung kepada title Bani Israel. Kami Bani Israel, kami dah dijamin syurga, sukati kami nak buat apa. Jadi Allah tanya, qul attakhaztum indallahi ahda. Allah kata, Allah beritahu, katakan pada mereka, apakah benar kamu pernah mendapat janji demikian daripada Allah? Falan yukhlifallahu ahda. Maka kamu rasa dengan demikian Allah tak akan mengkiri janjinya pada kamu dan kamu tidak akan masuk neraka. Am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Bahkan sebenarnya kamu mengada-adakan perkataan yang tidak kamu ketahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu berkaitan dengan janji yang tidak pernah wujud, yang tidak pernah Allah tawarkan pada mereka, tetapi mereka sahaja yang klaim, yang kata kami sudah dijamin syurga semata-mata kerana kami keturunan Nabi Ishaq, Nabi Yaqub bin Nabi Ishaq bin Nabi Ibrahim alaihimussalam. Jadi bahagian ketiga sejarah Bani Israel yang bermula daripada ayat 62 dan berikutnya, yang kita akan sambung pada pagi ini pada ayat 63. Ayat 63, dan kalau tengoklah, kalau sempat waktu dan kita semua mempunyai kesedaran yang kuat di hujung-hujung waktu, kita sambunglah 64 sikit. Kalau sambung 64 tu sebab dia berkaitan rapat. Tapi kalau rasa macam semua dah syahid dengan saya pun kita tengoklah sampai mana yang sempat. Okey, jadi kita tengok ayat 63 Al-Baqarah ni, Allah berfirman, wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Allah berfirman, mafhumnya, dan ingatlah ketika kami
mengambil perjanjian daripada kamu Bani Israel, dan kami mengangkat ke atas kamu bukit Tur Sina itu, seraya berfirman, ambillah, terimalah apa yang telah kami berikan kepada kamu dengan bersungguh-sungguh, dan ingatlah apa yang terkandung di dalamnya, la'allakum tattaqun, supaya kamu tergolong di kalangan orang-orang yang bertakwa. Okay, kita tengok ayat 63 Al-Baqarah ni, Allah cerita tentang satu janji yang berkaitan dengan satu nikmat yang Allah ada sebut, Allah ada berfirman mengenainya di bahagian yang kedua sebelumnya. Bahagian kedua iaitu pada ayat 53. Yang dekat bahagian ketiga ni Allah sebut pada ayat 63, ayat kita begini, berkait rapat dengan ayat 53. Jadi nombor ayatnya lebih kurang. Ayat 53 bahagian nikmat-nikmat Allah pada mereka, dekat-dekat maksud dia dengan ayat 63 bahagian janji Bani Israel kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tengok balik ayat 53, Allah cerita tentang apa? Wa idh atayna Musal kitaba wal furqan la'allakum tahtadun. Dan ingatlah ketika kami telah berikan kepada Nabi Musa Al-Kitab. Kitab iaitu kitab Taurat. Wal furqan, dan keterangan-keterangan yang terkandung di dalamnya, hukum hakam, halal haram, penjelasan ibadah apa semua yang Allah muatkan dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Jadi ayat 53 Allah cerita tentang Taurat yang Allah beri pada siapa? Pada Nabi Musa. Jadi masa dalam topik kedua sebelum ni, orang yang baca pasal Taurat yang Allah beri pada Nabi Musa, orang mungkin terfikir, oh, Bani Israel tak payah terima Taurat sebab Taurat Allah beri pada Nabi Musa sahaja. Mana Nabi Musa seorang baca Taurat, Nabi Musa kena hafal Taurat, kena mengamalkan isi gantungan Taurat. Bani Israel tak terikat dengan Taurat. Jadi Allah jelaskan di topik ketiga sejarah Bani Israel ni pada ayat 63. Bahawasanya bila Allah beri kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, bukan untuk Nabi Musa seorang sahaja, tetapi kitab Taurat menjadi bimbingan, hidayah, petunjuk dan panduan keseluruhan Bani Israel, semua mereka. Kerana itu Allah berfirman ayat 63 tentang Bani Israel, wa iz akhazna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian daripada kamu. Iaitu perjanjian apa? Yang hujung ayat ni Allah berfirman khuzu, ambillah, terimalah, ma atainakum, apa yang telah kami berikan kepada kamu. Yang Allah berikan kepada Bani Israel yang dimaksudkan di sini adalah apa? Adalah kitab Taurat yang Allah beri kepada Nabi Musa untuk menjadi pegangan Bani Israel keseluruhannya. Jadi ayat 63 ni pertama sekali nak tegaskan kitab Taurat bukan untuk Nabi Musa seorang, tetapi untuk menjadi pegangan keseluruhan Bani Israel. Dan yang kedua, ayat 63 ni juga nak tegaskan bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan Bani Israel ketika Al-Quran telah turun. Allah perintahkan mereka untuk beriman dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel beriman ke? Mereka tak beriman. Jadi bila mereka tak beriman, mereka ada alasan mereka. Antaranya mereka kata kami tak boleh beriman dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran dibawa oleh Nabi orang Arab. Dan kami Bani Israel tak terikat dengan Nabi bangsa Arab. Setiap Nabi Allah utus untuk bangsa masing-masing. Jadi kalau dia Nabi sekalipun, dia hanya diikuti oleh orang Arab, dan Al-Quran yang turun dalam bahasa Arab hanya untuk orang Arab. Adapun kami Bani Israel, kami tetap berpegang dengan kitab Taurat kami yang dibawa oleh Nabi kami, Nabi Bani Israel, iaitu Nabi Musa alaihissalam.
Jadi Allah nak bagi tahu, Allah nak sindir mereka. Konon kata tak nak ikut Al-Quran sebab nak kena berpegang dengan Taurat. Allah kata berpeganglah sangat dengan Taurat, padahal dahulu di zaman Nabi Musa pun ketika Allah nak bagi Taurat pada mereka, mereka tak nak terima dan mereka nak lari jauh-jauh daripada kitab Taurat. Sama seperti sekarang mereka nak lari jauh-jauh daripada Al-Quran yang Allah utus melalui Nabi SAW. Jadi yang Allah nak sampaikan di sini antaranya adalah Bani Israel. Dia tak beriman dengan kitab yang Allah turunkan bukan sebab nama kitab tu Quran ke, Taurat ke, Injil ke, Zabur, tak. Bukan masalah kitab apa. Kalau yang ni Quran kami tak nak. Kalau yang ni Taurat kami boleh terima, tak. Bukan masalah kitab tu siapa bawa, Nabi apa bawa, bukan. Tapi memang masalah mereka memang tidak suka menerima wahyu yang Allah turunkan kepada mereka. Allah bagi Taurat ke, Allah bagi Injil ke, Allah bagi Quran ke, apa saja kitab, mereka kalau boleh nak hidup bebas tanpa terikat dengan apa-apa peraturan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kerana tu bila mereka kata kami tak terikat dengan Quran, kami cuma terikat dengan Taurat, Allah beritahu dulu masa aku nak bagi Taurat pun kamu kalau boleh tak nak terikat, nak dari jauh-jauh. Jadi kerana tu Allah imbau sedikit sejarah bagaimana setelah Allah berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa dapat kitab Taurat bukan melalui postman datang kat rumah cakap ni ada pasal sampai ni ambil. Senang-senang macam tu tidur kat rumah orang datang hantar. Tak. Nabi Musa nak dapat kitab Taurat dengan kena tinggalkan Bani Israel 40 hari 40 malam. Tinggal 40 hari 40 malam bukan pergi lepas tu datang tengok sihat walafiat, tak ada buat kerja, tak ada buat apa, tak ada punting sekolah, tak buat kerja rumah. Tak. Pergi 40 malam aja sebulan lebih, balik tengok dah buat benda pelik, dah sembah patung anak lembu. Kecewa Nabi Musa. Jadi Nabi Musa perjalanan panjang nak dapat kitab Taurat apa semua tu, balik-balik Bani Israel buat perangai. Dah buat perangai, lepas tu Bani Israel, Nabi Musa alaihissalam nak ajak mereka terima dan baca dan hayati dan amalkan isi kandungan Taurat. Mereka kata kami tak nak. Kau yang pergi pandai-pandai pergi jumpa Tuhan minta kitab Taurat, saya suruh kau ngaji seorang-seorang lah. Kami tak minta kitab Taurat pun. Kami tak ikut kau pergi panjat Bukit Tur Sina pergi terima kitab Taurat, kami tak nak. Jadi Allah murka ke atas mereka. Bila mereka kata kami tak nak terima kitab Taurat, kau ngaji seorang-seorang, dah lah 30 juzuk ataupun lebih lagi. Jadi Allah murka, Allah buat apa? Allah cabut Bukit Tur. Dari atas tanah, dari atas bumi ni Allah nak hempapkan ke atas mereka. Itu yang Allah berfirman di sini, wa iz akhazna mitsaqakum. Dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian daripada kamu. Janji apa? Bila Nabi Musa bawa kitab Taurat, mereka nak terima tak nak? Sebab tengok tebal sangat ni nak ngaji. Bila baru baca satu muka satu ayat pun dah mengantuk-ngantuk, nak satu muka surat bila nak khatam. Jadi mereka tak nak terima kitab Taurat, Allah murka dan Allah buat apa? Allah suruh mereka berjanji. Mereka kata kami tak nak janji, kami tak nak belajar Taurat, tak nak baca Taurat. Lalu Allah berfirman, wa rafa'na fawqakumut tur. Kami angkatkan ke atas kamu Bukit Tur. Seraya berfirman, khuzu. Ambillah, terimalah ma atainakum. Ambillah apa yang kami telah berikan kepada kamu. Kalau aku belum bagi lagi, kamu cakap awal-awal kamu tak nak ngaji, tak apalah. Ni aku dah bagi, lepas tu kamu senang-senang cakap Nabi Musa balik pulangkan pada Tuhan, kami tak nak, kami tak berkenan kitab ni, bagi kitab lain. Allah kata khuzu ma atainakum. Ambil apa yang kami telah beri kepada kamu. Dan Allah tahu Bani Israel bila mereka, kalau mereka terima pun kitab Taurat ni, mereka akan terima dengan sambil lewa. Ni Bukit Tur dah atas kepala, cakap aja kita terima. Nanti kalau dah selamat, Tuhan dah letak balik, kita pun ambil kitab Taurat, letak almari, kunci, jangan buka dah. Jadi Allah tegaskan, Allah kata biquwatin. Terimalah apa yang telah kami berikan kepada kamu biquwatin, dengan bersungguh-sungguh. Bila Allah tegaskan biquwatin di situ, mana bukan terima sambil lewa, terima lepas tu simpan, lepas tu suci dalam debu, tak tengok dah, tidak.
Dia ambil, dia terima, dia baca, dia hayati, dia pelajari dan dia amalkan bersungguh-sungguh apa yang terkandung dalam kitab yang Allah berikan kepada dia. Dan tanda orang itu menerima dan menghayati bersungguh-sungguh ayat-ayat daripada kitab yang Allah beri kepada dia. Tandanya apa? Tandanya adalah dia akan berusaha untuk mengingati kandungan kitab tersebut. Kadang-kadang orang kata kita ni mengaji Quran ni yang penting faham je, tak penting amal, tak penting hafal sangat, yang penting kita amal lah. Tuhan suruh solat, kita solat. Tuhan suruh puasa, puasa. Tapi ayat pasal puasa kita ingat, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, siyam. Saya tak ingat ustaz, yang saya tahulah ujung tu tatakun bertakwa. Saya puasa, saya nak bertakwa tu aja. Jadi Allah nak tegaskan di sini, tanda seseorang itu bersungguh-sungguh menerima kitab dan menghargai kitab daripada Allah adalah apa? Adalah dia ada usaha untuk mengingati isi kandungan kitab tu. Bukan kata dia mesti perfect, sempurna, hafal 30 juzuk Quran, tak lupa satu huruf pun tak. Sekurang-kurangnya dia ada usaha untuk mengingatinya. Sebab tu Allah sekali kan Allah berfirman, khuzu ma atainakum biquwwah. Terimalah apa yang kami beri kepada kamu dengan bersungguh-sungguh, wazkuru ma fihi, dan ingatlah apa yang terkandung di dalamnya. Mana tanda dia terima bersungguh-sungguh dengan serius kitab Allah itu adalah dia berusaha, dia selalu membaca sehingga dia mengingati ayat tersebut dan dia mampu menghafalnya. La'allakum tattaqun, maka mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi ini Allah nak tunjuk di sini bagaimana Bani Israel ni dengan mereka Allah tak guna lagi lemah lembut. Sebab sebelum tu Allah dah banyak berlemah lembut dengan mereka. Kan, bermula daripada Allah selamatkan mereka daripada Fir'aun dan Allah suruh mereka sembelih lembu betina. Lepas tu mereka berdolak dalik, mereka bagi alasan tu alasan ni, Allah tak turunkan azab, Allah bagi lagi peluang pada mereka. Tapi lama kelamaan mereka dah mula besar kepala, mereka dah mula biadab dengan Nabi Musa. Nabi Musa ajak mereka masuk ke bumi Palestin, ke tempat tanah asal usul nenek moyang mereka. Mereka biadab, mereka kata pada Nabi Musa, izhab anta wa rabbuk, kau nak sangat kau pergi dengan Tuhan engkau. Faqatila, kamu berdua. Siapa kamu berdua? Nabi Musa dengan Tuhan. Mereka kata, kamu berdua, korang berdua pergilah berperang. Inna hahuna qa'idun, kami akan tetap duduk kat padang pasir, tak ke mana, tak nak balik Mesir dan tak nak masuk ke Palestin. Jadi bila mana mereka ni, bila Allah dah manjakan mereka, Allah dah lemah lembut dengan mereka, mereka buat kepala, maka Allah pun mula turunkan ayat-ayat yang lebih tegas untuk ingatkan bahawasanya Allah boleh binasakan mereka dan ambil tindakan sebagaimana Allah pernah musnahkan dan binasakan umat-umat yang terdahulu. Kita lihat bila mana Allah dah angkat Bukit Tur, nak jatuhkan ke atas Bani Israel. Agak-agak Bani Israel masih degil cakap, lantaklah Tuhan, nak jatuh-jatuh lah. Kalau tak jatuh, letak balik. Kalau jatuh pun aku tetap tak nak terima kitab Taurat. Agak-agak dia orang cakap macam tu ke, atau dia orang takut dan dia orang kata kami akan terima. Nak tahu kita, kalau kita kat tempat Bani Israel, kalau kita, Tuhan kata pergi kuliah subuh, dengar ngaji Quran tu, contohlah. Kita tak nak, tiba-tiba Tuhan angkat bukit, sini ada bukit apa sini? Kita ada bukit kat sini. Tak ikutlah Bukit Tur ke apa kan. Katakan Tuhan angkat Bukit Tur je, katakanlah angkat Kubah Surau ni, ke nak jatuh atas kita contoh. Tuhan angkat atas, nak jatuh atas kita, agak-agak kita cakap macam mana? Berani ke nak lawan? Kita cakap okey kami datang, kami tak ngantuk. Kita akan rasa takut dan kita akan segera janji yang kita akan taat kepada Allah. Jadi kalau kita pun Tuhan angkat macam tu, nak jatuh ke atas kita, kita dah janji macam-macam. Bani Israel pun macam tu. Sebab kita Bani Israel 2 kali 5 je kan, tak ada jauh beza sangat. Jadi di sini Allah bagi tahu bagaimana Bani Israel bila mereka dah ketakutan, mereka janji macam-macam kepada Allah.
Tapi janji itu hanya ketika Bukit Tur di atas kepala mereka sahaja. Setelah mereka janji dan Allah letakkan balik Bukit Tur di tempatnya, apa jadi? Allah berfirman ayat 64. Dalam hati cakap masuk juga ayat 64. Aku ingat dia nak berhenti dah, rupanya dia sambung sikit masa lagi. Allah berfirman ayat 64, "Thumma tawallaytum min ba'di zalik." Kemudian kamu, yakni Bani Israel, kamu berpaling sesudah daripada itu. Dan perkataan summa dalam bahasa Arab Al-Quran yang kita pernah jelaskan dulu, perkataan summa digunakan untuk at-tarahi. Tarahi ni makna bukan segera, makna ada tempoh yang lama sikit. Makna bukan kata bila Allah angkat Bukit Tur nak jatuh atas mereka, mereka kata okey kami terima kitab Taurat. Lepas tu mereka terima kitab Taurat, Allah letak aja Bukit Tur terus dia campak ke belakang. Tak. Mereka terima dulu, mereka belajar. Nabi Musa buka kelas contoh, okeylah kita akan buat kelas seminggu 5 kali belajar kitab Taurat. Kita belajar tajwid, kita belajar tadabbur, kita belajar macam-macam. Minggu pertama kelas penuh. Lepas tu minggu kedua separuh kelas dah syahid. Lepas tu minggu ketiga 320 orang. Lepas tu minggu keempat semua inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mana beransur-ansur lah. Tu dia summa. Mana pelan-pelan. Mana dia orang tak terus kata tak apa kita boykot terus kelas Nabi Musa. Tak. Dia orang test dulu. Masa hari pertama semua datang penuh kelas. Takut Tuhan impakkan Bukit Tur atas mereka. Tiba-tiba minggu depan dia orang kata, kejap. Hari tu Tuhan angkat Bukit Tur, kita cabut, nak jatuhkan kita atas kita tak jadi. Lepas tu Tuhan letak balik Bukit Tur, agak-agak dah melekat tu. Mungkin Tuhan tak angkat lagi dah kot. Dah melekat kuat dah. So dia orang kata macam mana? Nak datang kelas ke nak ponteng kelas? Cuba seorang ponteng kelas. Cuba. So, semua tak ada terus semua boykot. Seorang dulu ponteng kelas. Tengok. Kalau seorang ponteng tu, lepas tu esok rumah dia kena impak Bukit Tur, kita jangan ponteng dah lah. Jadi siapa volunteer, seorang volunteer yang paling berani, dia ponteng kelas. Dia ponteng kelas, minggu depan tengok rumah dia tak ada rosak, tak ada hancur, tak ada kena impak Bukit Tur. Okey, 2 orang lagi ponteng. Jadi mereka beransur-ansur, Allah kata summa, kemudian. Mana lama lepas tu akhirnya mereka semua berpaling min ba'di zalik, sesudah daripada itu. Jadi Allah kata bila mereka berpaling, kalau Allah nak binasakan mereka, angkat sekali lagi Bukit Tur jatuh hempak ke atas mereka, boleh saja. Tapi Allah kata apa? Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Allah berfirman, mafhumnya lalu ataupun maka kalaulah tidak kerana kurniaan daripada Allah ke atas kamu dan rahmat belas ihsannya kepada kamu, nescaya kamu tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Maknanya bila mula-mula Allah murka pada mereka, Allah nak jatuhkan Bukit Tur, mereka takut. Lepas tu Allah dah letak Bukit Tur, mereka perlahan-lahan berpaling semula daripada kitab Taurat. Allah tak angkat sekali lagi Bukit Tur jatuh pada mereka. Mereka mungkin rasa dalam hati, Tuhan gertak aja, Tuhan tak buat betul-betul pun, Tuhan tak berani sangat dengan kita. Dia rasa macam tu. Allah kata, tak, aku tak ambil tindakan pada kamu bukan sebab aku tak berani. Bukan sebab kamu ni bagus sangat, kalau aku rasa sayang nak hancurkan kamu, tak ada umat lain boleh gantikan kamu. Tak. Semata-mata kerana falaula fadlullah, kerana Allah masih lagi nak beri kurniaan kepada mereka, kerana itu Allah tak binasakan mereka lagi. Dan kurniaan, antara bentuk kurniaan Allah adalah apa? Kita ada 2 benda kat sini, fadlullah, kurniaan Allah, dan yang kedua warahmatuhu, rahmat Allah. Apa beza kurniaan Allah pada Bani Israel dengan rahmat Allah pada Bani Israel? Kurniaan yang dimaksudkan di sini adalah setelah Allah utus Nabi Musa, bimbing mereka, dakwah mereka, ajar mereka dan nasihati mereka, mereka tak dengar cakap. Allah terus binasakan? Tak. Nabi Musa dah wafat, Allah utus Nabi lain. Nabi Harun, Nabi Yusha' bin Nun, Nabi Ayub, semua Allah utus, bimbing lagi mereka. Fadlullah, kurniaan Allah. Mereka degil, mereka dustakan para nabi mereka, mereka bunuh nabi mereka, Allah binasakan mereka? Tak. Allah utus lagi nabi, utus lagi nabi, utus lagi nabi untuk bimbing mereka. Jadi
Bani Israel selalu berbangga apa? Selalu berbangga tengok kami umat terbaik. Tanda dia apa? Tandanya sebab kami ni umat yang paling ramai Nabi Rasul. So kami umat terbaik. Mereka lupa sebenarnya boleh jadi bila Allah utus banyak Nabi dan Rasul pada mereka, tu mungkin tanda yang mereka ni umat yang sangat lemah. Sebab apa? Kalau satu sekolah, contoh satu sekolah. Satu sekolah biasa ada berapa guru disiplin? Saya bukan guru disiplin. Dan tak apalah. Katakan sekolah ni ada 2 guru disiplin. Dengan satu sekolah lagi ada 20 guru disiplin. Okey. Kita dengar je sekolah A ada 2 guru disiplin, sekolah B ada 20 guru disiplin. Okey, agak-agaknya bila kita tengok, wish, sekolah ni hebat, kenapa? Dia ada 20 guru disiplin. Adakah itu bererti pelajar-pelajar dia makin berdisiplin? Tak. Sekolah A hanya ada 2 guru disiplin. Sebab apa? Pelajar dia dengar cakap. So hanya 2 guru disiplin. Yang sekolah B perlukan sampai 20 guru disiplin. Sebab apa? Sebab 2 tak cukup, 10 tak cukup, 15 tak cukup, sampai kena 20 guru untuk jaga pelajar-pelajar yang tak dengar cakap ni. Jadi Allah nak umpamakan umat Islam, jangan terasa hati, jangan kecil hati bila Bani Israel berbangga kata kamu umat Islam, kamu ada seorang Nabi aja nak berlagak dengan kami, lepas tu claim kata umat terbaik. Allah nak bagi tahu umat Islam jauh lebih baik daripada Bani Israel sebab satu Nabi dah cukup untuk orang Islam. Bani Israel Allah hantar Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Daud, Nabi Sulaiman sampai Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Perangai tak berubah dan malah mereka menentang, mendustakan dan membunuh para Nabi mereka. Jadi ramai Nabi Allah utus pada Bani Israel bukan petanda mereka umat yang sangat hebat, sangat baik, sangat bagus. Itu petanda mereka umat yang bermasalah, yang sukar nak taat kepada Allah. Kerana itu Allah utus begitu ramai Nabi untuk membimbing mereka. Maksud yang sama ni yang mungkin kita biasa jumpa dalam surah Yasin. Maksud dia itu bila Allah utus ramai Nabi, itu petanda umat tu umat yang keras kepala. Kalau Allah utus sikit Nabi, tu mana umat tu sekali cakap jalan terus. Allah berfirman dekat surah Yasin yang muka surat kedua tu, atas sekali. Allah cerita tentang satu negeri yang Allah utus mula-mula, Allah utus 2 rasul. Wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Allah kata, berilah perumpamaan satu negeri yang kami utus kepada mereka beberapa orang rasul. Berapa rasul? Allah boleh sebut. Ayat lepas tu Allah berfirman, iz arsalna ilaihi musnaini. Ketika mana kami utus kepada penduduk negeri itu 2 orang rasul. Mula-mula lagi dah 2 rasul. Maknanya seorang tak jalan. Dah utus 2 rasul pun tak dengar cakap, tak nak beriman. Allah kata apa? Fa'azzazna bisalis. Lalu kami pun kuatkan lagi dakwah mereka dengan tambah utus satu lagi rasul yang ketiga. Jadi bila rasul tu lagi ramai, itu petanda umat itu adalah umat yang keras kepala, keras hati dan juga tidak mahu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama tadi, fadlullah, kurniaan Allah, iaitu Allah masih lagi utus rasul untuk bimbing mereka. Allah bukan utus azab yang menghancurkan mereka. Dan yang kedua atau yang terakhir lah, kalau saya kata yang kedua, dia tengok jam bila nak berhenti. Lepas ni yang ketiga, keempat, tak nak berhenti ke dia? Bila kata yang terakhir, boleh tarik nafas lega sebab dah nak berakhir. Jadi akhir ayat ni Allah berfirman wa rahmatuhu, dan kalau bukan kerana rahmat Allah pada mereka. Rahmat Allah pada mereka adalah apa? Allah masih lagi beri peluang, kesempatan pada mereka. Allah tak turunkan azab binasakan mereka macam kaum Nuh, kaum Nabi Hud, kaum Ad, kaum Samud apa semua. Allah masih beri masa luang kepada mereka, kesempatan untuk bertaubat. Yang kalau Allah tak bagi masa dan kesempatan pada mereka, Allah kata lakuntum minal khasirin, nescaya kamu akan tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi itu
Yang kita lihat bagaimana Allah nak tegaskan tentang sikap buruk Bani Israel yang hanya sibuk klaim dan berbangga kami keturunan Nabi, kami keturunan Nabi, tetapi sifat mereka, sikap mereka dan amal mereka jauh berbeza dengan para Nabi dan nenek moyang mereka yang agung, yang mulia seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Yaqub alaihimussalam. Allah nak tegaskan bahawasanya di hari akhirat nanti la ansaba bainahum. Allah tegaskan dalam surah Al-Mu'minun apabila ditiup sangkakala. Sangkakala yang kedua yang menghidupkan semua makhluk di hari akhirat nanti, tidak ada lagi bergunanya pertalian darah dan nasab keturunan. Malaikat tak tanya dah, kau ni dulu keturunan siapa? Keturunan datuk mana? Keturunan kerajaan mana? Tak ada. Tuhan tengok amalan dia dan Tuhan tengok keimanan dia. Itu yang akan bermanfaat di hari akhirat nanti, bukan keturunan dia dan bukan nenek moyang dia dan bukan nasab dia. Jadi itu yang kita tengok sedikit sebanyak daripada ayat 63 dan 64 Al-Baqarah ni. Dan pengajaran yang utama yang kita ambil, sebab walaupun kita berbangga dan kita bergembira bahawa kita adalah umat akhir zaman yang menjadi pengikut kepada sebaik-baik Nabi, iaitu Nabi SAW, tetapi itu bukan alasan untuk kita merendahkan umat lain seolah-olah kita sudah dijamin syurga dan tidak akan diazab oleh Allah di dalam neraka. Kita jadikan sikap Bani Israel sebagai iktibar dan pengajaran untuk kita, dan kita buktikan kita mampu buat lebih baik daripada mereka kerana kita mengikuti sebaik-baik petunjuk dan kitab, iaitu kitab Al-Quran. Jadi ayat berikutnya iaitu ayat 65. Masuk ayat 65 ni nanti Allah akan mula bawakan kisah-kisah. Ni nanti berkaitan dengan kisah yang mungkin kita biasa sampailah, biasa dengar, iaitu saya cakap ni macam dah banyak tersasul kan. Perasan kan dah 7 suku. Biasa 7 suku okey lagi, dah tersasul. Sebab sebenarnya saya tahu tuan-tuan mengantuk, saya lagi mengantuk. Sebab saya datang tadi pun lepas parking tu, saya rasa saya sempat terlelap kejap. Lepas tu tersedar, dah qamat gitu. Saya tak hari ni hari apa? Hari Ahad. Umur baru 33, hari apa dah lupa. Hari Ahad, hari Jumaat, semalam baru keluar hospital. Isteri saya baru bersalin. Hari Jumaat dekat-dekat maghrib lah. So hari tu memang tak tidur lah. Lepas tu hari Sabtu pun tidur kat hospital, jaga isteri dan anak kecil ni. Dan dia pun tengok kita macam tak ada kerja, tidur je orang tua ni. Dia pun kacau-kacau lah kita. So kita pun hari Sabtu tu, Sabtu semalam, hari terakhir kat hospital pun fikirlah, tak apalah kat hospital lagi tak tidur sangat, tak apalah balik rumah nanti aku nak tidur puas-puas. Sekali balik rumah dah kat hospital, yang kacau kita satu. Balik rumah tiga ketua lagi ni. Yang dah 2 hari, 2-3 hari tak jumpa kita, dah lagi tak boleh tidur. Kan ni anak yang nombor 4. Yang nombor 4, so kat hospital dia seorang kacau kita. Balik ada 3 lagi hero lagi, 1 heroin lah. Yang kacau kita, so malam tadi pun tak dapat tidur. Datang tadi pun, masa datang tadi, subuh tadi, dalam hati cakap, menyesal aku tak minta cancel kuliah subuh pagi ni. Jadi minta maaf kalau saya cakap apa-apa dalam kuliah tadi terlepas ke apa. Kalau ada dalam video, cut cepatlah. Jadi aku tak perasan kalau tengah mengantuk, memang macam tu. Jadi apapun, alhamdulillah, saya ucapkan kepada Allah atas nikmat yang besar ini, dan juga saya mohon doa daripada tuan-tuan dan puan-puan. Semoga Allah berkati kami sekeluarga dan kita semua insya-Allah, dan apa yang baik daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan dan kalau terkasar bahasa, dan semoga apa yang kita kongsikan bermanfaat dan kita kongsikan dengan kawan-kawan dan sahabat kita. Dan juga akhir sekali, sebelum mengakhiri majlis ilmu kita pada pagi ini, saya dengan rendah hatinya mewakili Ma'had Tahfiz Al-Itqan di Taman Nirwana Ampang memohon jasa sumbangan tuan-tuan dan puan-puan membantu pelajar-pelajar ini mempelajari, membaca dan menghafal Al-Quran. Semoga selagi pelajar ini membaca walau satu huruf daripada Al-Quran, dan kita pernah ada saham, automatik malaikat transfer bank-inkan saham pahala kita, dan menjadi bekalan untuk menghadap Allah Ta'ala.
Dan kami mendoakan jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas dengan yang lebih baik di sisinya, dengan keberkatan di dalam rezeki, kesihatan pada tubuh badan serta ketenangan di dalam kehidupan. Dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.